Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Harakian Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Okey, untuk subtopik 4.3 gabungan operasi set. Okey. Ini adalah video part 1. Soalan ini cikgu ambil daripada buku modul aktiviti Mesra Digital Matematik Tingkatan 4 KSSM terbitan Sasbadi Sdn Bhd, muka surat 59 dan muka surat 60. Okay, kita terus pergi kepada soalannya. Okey, baik. Kita telah pun belajar berkaitan dengan persilangan set dan juga kesatuan set. Jadi untuk subtopik yang ketiga ni, di mana kita nak gabungkan kedua-duanya sekali, iaitu persilangan set dan juga kesatuan set, dan ada juga melibatkan kata set pelengkap di dalam ni. Jadi kita pergi kepada soalannya. Okey, bahagian A, cari B berpersilang dengan C kesatuan dengan A dan B kesatuan C persilangan A. Okey, baik, kita kena bezakan lah. Yang bentuk M ni persilangan, yang bentuk macam U tu union, kesatuan. Jadi kalau dia buat kurungan ni maksudnya kita utamakan yang kurungan dahululah. Okey. Baik, sebagai contoh. Okey, contoh yang kat sini ada set A, set B dengan set C. Okey, soalan A, B bersilang dengan C. Okey, kita tengok kat sini B bersilang dengan C dekat mana? Dekat M dengan D. Okey, unsur M dengan D. Lepas itu kesatuan dengan A. Maksudnya A yang mana? Yang ni. C dengan P. Okey, jadi kita tulis semua tu ikut urutan huruf. Kalau nombor ikut urutan nombor. Okey, jadi susunan dia akan jadi C, D, M, P. Manakala B kesatuan C, maksudnya set unsur dalam set B dengan tambah dengan unsur dengan dalam set C bersilang dengan A. Okey, bersilang dengan A yang mana? C saja. Jadi kita kena tengok betul-betul. Ada yang bersilang, ada yang kesatuan, dan mungkin lepas ni ada dengan pelengkap, set pelengkap. Tiga perkara ni akan digabungkan. Okay, baik, kita terus pergi pada soalan 1 hingga 3. Kita tengok satu persatu. Okey, B bersilang dengan C. C ni adalah subset kepada B. Jadi B bersilang dengan C adalah dekat 68. Okey, lepas tu kesatuan dengan A. A yang mana? Yang ni. Okey, jadi kita kena tengok betul-betul. Jadi kita tulis kat situ dalam bentuk tata tanda set. Jadi kita susun ikut urutan nombor. Jadi nombor yang paling rendah. Okey, 42. Okey. Lepas tu 50. 68, 71. Okey, dipisahkan dengan koma. Okey, tanda koma tu. Okey, baik. Jelas B bersilang dengan C 68. Lepas tu kesatuan dengan A. Jadi kita ambil semua yang set A ni, susun balik ikut urutan nombor. Okey, B kesatuan C. Okay, maksudnya B bergabung dengan C, semua unsur dalam ni, dan bersilang dengan A. Jadi yang bersilang dengan A yang mana? Hanya satu saja, iaitu 42. Okey. Dia ada gabungan dua perkara lah kat sini, iaitu persilangan dengan kesatuan. Baik. Okey, selesai nombor 1, kita pergi kepada nombor 2. Okey, soalan A dia, B bersilang dengan C. B bersilang dengan C dekat mana? 36,
45. Lepas itu kesatuan dengan A. A yang mana? Yang dalam set A ni semua kita ambil. Okey, jadi kita susun balik ikut urutan nombor. Kita tengok antara nombor ni apa nama paling rendah. 16, okey, seterusnya 23, okey, 33, 36, 45. Okey, 33, 36, 45. Okey, tutup dia punya tata tanda set. Okey, seterusnya soalan B. B kesatuan C. Maksudnya B bergabung dengan C bersilang dengan A. Jadi kita tengok yang bersilang dengan A saja. Itu 16 dengan 23. Okey, jadi kita utamakan yang dalam kurungan dulu, lepas tu baru tengok yang luar kurungan tu. Okey. 16 dengan 23. Okey, selesai soalan 2. Soalan yang ketiga, okey, dibagi set A, set B, set C. B bersilang dengan C dekat T. Sebab C ini adalah subset kepada set B. Jadi T. Lepas itu kesatuan dengan A. Jadi semualah. Okey. Mula-mula B bersilang dengan C, lepas tu kesatuan dengan A. Maksudnya A ni semua. Jadi semua unsur tu adalah dia punya gabungan operasi set tu lah. Okey. Jadi kita susun ikut urutan huruf. Okey, huruf yang paling kecil apa? Okey, tengok kat sini. P, okey, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T, X, Y, Z. Okey, baik. Soalan B. B kesatuan C. Okey, yang ni. Lepas tu bersilang dengan A. Yang mana? B kesatuan C. Lepas tu bersilang dengan A. Yang mana? Yang dalam ni jugalah. Okey. RS, TX. Okey, tengok betul-betul. RS, TX. Okey, selesai untuk bahagian A. Kita pergi pada bahagian B. Cari N. N tu bilangan. Bilangan unsur lah. Bilangan unsur dalam satu set. Okey. Yang melibatkan gabungan. Set P kesatuan Q. Dan bersilang dengan set R. Okey. Kita kena faham yang itulah. Maksudnya mula-mula gabungan P dengan Q. Lepas tu bersilang dengan R. Okey, baik. Yang ni dia tengok pada soalan 1 dengan 2. Okey, set semester dia bagi menari, melukis, menyanyi, memancing, mendaki, berenang. Okey, set P menari, melukis, menyanyi. Set Q menyanyi, melukis. Set R melukis. Okey. Maksudnya okey, set semester tu yang besar sekali. Set P ni dalam set semester, set Q tu subset kepada set P dan R ni subset kepada set Q. Okey. Baik. Mula-mula kita cari P kesatuan Q. Okey, maksudnya bergabunglah P kesatuan dengan Q, unsur dia bergabung. Okey, kita tengok kat sini menari, P itu menari, melukis, menyanyi. Q menyanyi, melukis.
Jadi bila kita gabungkan menari, melukis, menyanyi. Okay, menari, melukis, menyanyi. Okey, itu P kesatuan Q. Okey, seterusnya merujuk kepada soalan di atas tu P kesatuan Q dalam kurungan bersilang dengan set R. Kita tengok balik set R tadi adalah melukis. Jadi ada tak melukis dalam P kesatuan Q ni? Ada. Jadi ada satu saja iaitu melukis. Okey. Seterusnya soalan dia nak N. N tu bilangan. Bilangan, okey, kita buat kurungan besar macam ni. Okey, kurungan dalam P kesatuan Q bersilang dengan set R. Okey, tutup kurungan besar. Sama dengan ada berapa unsur dia? Ada satu. Okey, selesai soalan satu. Okey, soalan yang kedua. Okey, set semesta majalah, buku fiksyen, surat khabar, buku cerita, buku bukan fiksyen, jenis-jenis buku lah. Okey, baik. Set P mewakili buku cerita, buku fiksyen. Q mewakili surat khabar, buku cerita, majalah. R mewakili buku cerita, majalah. Okey. Kaedah yang sama, mula-mula kita tuliskan P kesatuan Q. Jadi kita senaraikan P kesatuan Q. Okey, buku cerita. Okey, buku fiksyen. Okey, koma. Okey, lepas tu kita ambil yang Q, surat khabar. Okey, surat buku cerita dah ada, maksudnya kita tulis sekali je buku cerita tu P dengan Q. Okey, majalah. Okey, unsur yang sama kita tulis sekali saja. Okey, buku cerita, buku fiksyen, surat khabar, majalah. Okey, baik. Seterusnya P kesatuan Q. Okey, kurungan bersilang dengan set R. Okey, kita tengok kat situ. Set R ni buku cerita dengan majalah. Dalam P kesatuan Q ada tak buku cerita majalah? Ada. Jadi ada dua lah kat situ. Okey, yang pertama buku cerita. Okey, koma majalah. Okey. Seterusnya N. Maksudnya bilangan unsur. Okey, dalam kurungan P kesatuan Q kurungan bersilang dengan set R. Okey, ada berapa unsur? Ada satu, ada dua. Jadi ada dua. Okey, bilangannya. Okey, selesai muka surat 59. Kita terus pergi kepada muka surat 60.
Okey, baik. Lorik rantau yang mewakili setiap set berikut. Okay, sebagai contoh, okey. Kalau ada kurungan, kita utamakan kurungan dahulu. Kalau tak ada kurungan, tiada masalah. Kiri dulu ke kanan dulu, tak ada masalah. Okey, baik. Untuk yang A ni, kita tengok yang dalam kurungan Y kesatuan Z. Okey, Y bergabung dengan Z. Okey, lepas tu yang di luar kurungan ni bersilang dengan X. Jadi yang mana bersilang dengan X? Kat sini saja, kawasan yang dilorikkan. Jadi kita nak lorikkan lah kawasan dia. Okey, B. X prime maksudnya apa? Set pelengkap kepada set X maksudnya selain daripada X. Jadi yang lain daripada X tu semua kita lorikkan. Lepas tu Y bergabung dengan Z. Okey, katakan kita nak kalau kita baca pada kiri tadi senang kita dapat terus. Okey. Dia baca daripada kanan Y kesatuan Z. Okey, Y bergabung dengan Z. Lepas tu bersilang dengan X prime, set pelengkap X. Maksudnya X tu kita tak lorikkan. Macam itulah. Okay, C. Y prime maksudnya apa? Set pelengkap kepada Y. Maksudnya yang di luar Y ni kita lorikkan. Okay. Bersilang dengan Z. Okay. Z kita memang lorikkan. Kesatuan dengan X. Jadi X tu kita kena lorikkan semua. Lepas tu jadi macam ni. Okay, baik. Kita terus pergi pada soalan 1 hingga 4. Okey, dan setiap soalan tu ada A, B, C dia lah. Okey, baik. Kita pergi dulu kepada soalan 1 ni. Okey. P kesatuan Q. Maksudnya P bergabung dengan Q. Okey. Kita jangan lorik lagi. Mula-mula kita tengok dulu. Okey, P bergabung dengan Q. Maksudnya P dengan Q kawasan dia. Lepas tu kita tengok yang kedua tu bersilang dengan R. Yang mana bersilang dengan R? Sikit saja. Itu kat sini. Okey, kawasan dia kat sini. Okey, lorikkan kawasan ni lah. Lorik penuh seperti contoh ni. Okey. Baik, kita ambil warna lain lah, warna cerah sikit. Okey, baik. B. P kesatuan Q bergabung, okay, P bergabung dengan Q, bersilang dengan R prime. Maksudnya bersilang dengan set pelengkap R. Jadi yang mana? Maksudnya R kita tak lorikkan. Jadi kita kena lorikkan yang lain lah. Okay, R ni kita lorikkan. P ni kita lorikkan semua. Okay, Q ni kita lorikkan selain daripada R. Maksudnya R tak termasuk dengan R lah. Okay, tak termasuk dengan R. Okay, yang lain ni kita lorikkan. Okay, lorikkan penuh lah. Lorikkan penuh. Macam contoh di atas. Okey, kita tunjukkan draft dia lah macam tu. Okey, baik. Seterusnya yang C, P kesatuan Q prime. Maksudnya apa? P bergabung dengan Q prime. Okey, Q prime selain kata set pelengkap pada Q, selain daripada Q lah. Okey, P bergabung dengan Q prime. Jadi P dengan R kat sini. Lepas tu bersilang dengan R saja. Jadi maksudnya kawasan R ni saja yang kita lorikkan. Okey, cikgu tunjuk draft dia kat situ. Kawasan mana yang perlu dilorikkan. Okey, selesai. Okey, pergi kepada soalan 2. Ini cikgu tukar warna hijau juga lah. Okey, bagi nampak. Okey, kawasan yang perlu dilorikkan. Okey, baik. Seterusnya nombor 2. A kesatuan B bersilang dengan C.
Dekat mana bersilang dengan C? Okey, mula-mula yang ni. Kawasan B yang bersilang dengan C kat sini. Kawasan A yang bersilang dengan C. Okey, B bersilang dengan C kat situ. Okey, A bersilang dengan C dekat sini. Jadi kita lorekkan guna pensel lah. Okey, bagi kemas. Okey, selesai untuk A. Pergi kepada yang B. A prime maksudnya set pelengkap pada A kesatuan B. Okey, bergabung dengan B maksudnya kat sini. Lepas tu bersilang dengan C. Bersilang dengan C kat mana? Jadi kawasan ni saja. Okey. Okey, lorekkan kawasan tu. Sebenarnya C, okey, kalau ada kurungan kita utamakan kurungan dulu. B kesatuan C, okey, B bergabung dengan C, okey. Lepas tu bersilang dengan A prime, bersilang dengan set pelengkap A. Jadi yang dalam kawasan A tu kita tak ambil lah. Jadi kita ambil yang di luar, yang selain daripada A saja. Okey. Okey, kawasan mana? Kawasan yang ni. Okey, lorekkan dalam kawasan yang dilorek, yang cikgu tunjukkan ni lah. Okey. Okey, baik. Pergi kepada soalan nombor 3. Okey, T bersilang dengan V dekat mana? Okey, dekat sini. Okey, mula-mula kita tengok yang ni. T bersilang dengan V dekat sini. Kesatuan S. Jadi, bergabung dengan S. Okey, jadi kita dapatlah. Mula-mula yang ni, kita lorekkan yang ni. Okey, satu lagi kita lorekkan kawasan S ni. Set S. Okey, lorekkan penuh. Okey, baik. B, T kesatuan V, lepas tu ada tanda prime. Maksudnya, pelengkap, set pelengkap kepada T bergabung kesatuan V. Jadi, yang luar daripada ni lah. Okey, luar daripada T dengan V dekat S ni saja. Lepas tu bersilang dengan S. Maksudnya, menguatkan lagi. Maksudnya, kawasan dia ni adalah kawasan kat sini saja. Okey, tidak termasuk dengan T tu. Okey, jadi kita lorekkan kawasan ni saja. Okey, lorekkan penuh gunakan pensel. Okey, baik. Selesai. Okey, soalan C. S bersilang dengan T. Dekat mana? Dekat sini. Okey, mula-mula yang ni. S bersilang dengan T. Okey. Kesatuan V prime. Maksudnya pelengkap pada
V. Pelengkap pada V semualah selain daripada dalam V tu. Jadi kita kena lorekkan semua kecuali V. Okey. Okay, V ni kita tak lorekkan. Yang di luar daripada V tu kita lorekkan semua. Okey. Jadi semua sekali lah kita lorekkan. Kecuali V tu. Okey, lorekkan semua kecuali V. Okey. Nah, dia kurang macam itulah. Okey, baik. Okey, seterusnya nombor 4. K bersilang dengan L prime. K bersilang dengan L prime. Maksudnya set pelengkap kepada L. Maksudnya luar daripada L. Bergabung dengan M. M kat sini. Jadi, yang perlu dilorekkan, L kita tak lorekkan. Jadi, K ni kita lorekkan. Semua termasuk dengan M. Okay, dia bergabung dengan M. Okay, kawasan yang ditandakan tu. Jadi, kita lorekkan kawasan di luar daripada L ni. Okay, luar pada L. Okay, lorekkan semua kecuali L. Okay, lebih kurang macam itulah. Baik. Okay, B. Okay, semua dalam kurungan. Jadi kita tengok. K kesatuan L. Maksudnya K bergabung dengan L. Lepas tu bersilang dengan M. Lepas tu ada prime pula. Pelengkap. Maksudnya, mula-mula kita tengok K kesatuan L. Lepas tu bersilang dengan M dekat mana? Dekat sini. Okay, mula-mula kat sini kita nampak. Lepas tu di luar kurungan ada prime. Maksudnya pelengkap. Maksudnya kita lorekkan yang selain daripada kawasan yang mula-mula kita tanda. Jadi kita lorekkan semua yang lain tu. Okay, kita tunjukkan kat sini lah sebagai draft dia. Kita lorekkan semua yang di luar ni. Okay, lorekkan semua kawasan yang di luar daripada yang ditanda tu. Okay, ni sebagai draft dia lah saya tunjuk. Okay, yang di luar ni semua kita lorekkan.
Ya, jelas kat itu. Okey, baik. Baik. Kawasan tu yang dilorikkan. Okey, seterusnya soalan C yang terakhir. Okey, kita tengok dalam kurungan dulu L kesatuan M prime. Maksudnya L bergabung dengan M. Lepas tu ada prime tu pelengkap, maksudnya di luar daripada L dengan M. Lepas tu bersilang dengan K. Bersilang dengan K. Jadi maksudnya kawasan yang ni saja. Yang dalam K ni saja. K tak termasuk dengan L, yang dalam ni saja. K dalam K saja. Okey, baik. Itu dia kawasannya. Okey. Selesai untuk muka surat 59 dan 60. Dengan itu berakhirnya video part 1 untuk pentafsiran bilik darjah untuk subtopik 4.3 gabungan operasi set. Okey, teruskan menonton untuk video part 2. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.